السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على آله سبحانك لا علم رب اشرح لي صدري واحلل عقدة ربي زدنا اللهم نور كما نورتنا رمضان صلى الله عليه وسلم. Dan kata Sidi Abdus Salam radhiyallahu anhu, barang siapa menunjuk ia akan dikau atas dunia, maka sonyo adalah ia memberi kejahatan akan dikau. Ini kataan Sidi Abdus Salam radhiyallahu anhu. Dia kata, barang siapa menunjuk ia akan dikau atas dunia. Mana kata siapa-siapa duduk tunjuk akan dikau atau menggemarkan kepada kamu akan kehidupan dunia, bercakap suka kepada perkara-perkara keduniaan, itu maknanya. Jadi orang yang suka perangai sifat dia ni suka kepada dunia, dia hatinya juga condong kepada keduniaan, maka orang ni, kata Sidi Abdus Salam, orang pesen balah ni kalau bersaing dengan dia, bunuhlah kamu akan jadi hati pun suka kepada dunia. Jadi hati kamu lara, tak ingat, tidak ingat kepada Allah, kurang ingat kepada Allah, dan pandai kepada kesukaan atau mau kepada kelebihan-kelebihan dunia, condong hati kepada keduniaan. Jadi orang yang menunjuk kamu ke arah sebegini, maka jangan kamu berkawan dengan orang yang semacam ini. Karena orang yang semacam ini, dia boleh menyebabkan kamu lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menimbul pada hati kamu gemar kepada dunia, dan
melupakan akan hari akhirat. Dia tidak bimbang, tidak takut apa yang berlaku selepas daripada mati. Maka nasihat daripada Sidi Abdul Salam radhiyallahu anhu, orang yang sebegini sifat dia perangainya, maka tak usahlah, janganlah kita ambil dia buat kawan kita. Jangan duduk kasih-kasih dengan dia sebagai kawan. Kerana sifat yang semacam itu dia akan menjangkiti sifat PA-nya ke dalam hati kita. Itulah nasihat dia, nak minta jadi kita selamat. Jangan fikir sangat pada dunia ni. Bukan dunia ni dilarang oleh Allah untuk mengambilnya, tetapi ambil dunia hanya sebagai wasilah atau sebagai perbekalan bagi dapat kita mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini janganlah target, jangan hala tuju besar kita kepada nak hidup senang atas dunia. Dunia ni Nabi kata orang yang tidak ada negeri. Orang dunia adalah negeri kepada orang yang tidak ada negeri. Orang yang tidak ada negeri gak, dia kira nak hidup sinilah. Dia kira nak ke mana-mana pun nak senang di sinilah. Di sinilah merupakan tempat kesudahannya. Nak kepada kesenangan dunia, fikir kepada dunia, kecek dunia, terbit dunia. Jangan orang ni bahaya ni. Orang lain ni orang tak kecek dah 1,000, orang tak kecek dah 10,000, 20,000, 100,000. Lain ni dan lala ni orang berkecek terbit mulut juta. Juta. Jangan begitu. Jangan fikir sangat pada dunia ni, bahaya. Bahaya tu. Kerana bila kita kuat fikir ke dunia, dia akan menjadi hati kita dengan akhirat jadi tupuk, tidak bersemangat, tidak berminat kepada ibadah, dan tidak berasa kasih sayang hati kepada Allah, tak fikir itu kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang sebegini hati amat sangat rugi sebesar-besar rugi. Jangan fikir begitu, jangan. Kita tahu dah kita bukan duduk lama sini, bukan. Kita bukan duduk lama, bukan kita duduk kekal jauh sama sekali. Lama pun tidak lama sangat. Allah Ta'ala jadikan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekejap saja umur. 50, 60, 70 tu siapa nak balik dah tu, siapa nak kelik dah. Jadi kalaulah umur kita masa dunia mula kita duk gaduh dengan dunia, masa di awal kesihatan kita duk bergaduh dengan benda cari dunia, maka sekarang dah bila kita uzur, kedatangannya keuzuran, maka tak ada lagi lah peluangnya untuk kita buat ibadat, dan tidak ada lagi pada kita keupayaan untuk mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala. Hati kita lama duduk selamanya fikir kepada nak hidup dunia, fikir nak kepada senang dunia. Maka orang balas ni katanya Sidi Abdul Salam, jangan kita duduk bersaing dengan dia, jangan. Rugi kita, waknanya kita sendiri. Hakikatnya bahaya besar tu. Fikir ke dunia ni bahaya besar. Tapi sekarang ni orang berkecek, dia kata wak kira dengan akhirat semacam, kata dia tak majulah dunia, mundurlah dunia. Jadi tu kecek pe orang yang lalah.
kecek pe orang lupa. Sedangkan Nabi kita suruh kita banyak ingat kepada perkara yang boleh menyebabkan tupu dunia ni. Nabi suruh kita banyak ingat kepada barang yang boleh menumpulkan akan nafsu kepada dunia. Dan lebih cerah, lebih kuat ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak nasihat nabinya. Nabi kata aksiru zikra hazimil lazzat. Itu Nabi suruh, hak Nabi suruh lagu tu. Hak Nabi nasihati kita lagu tu. Kerana nak beri kita sihat dalam keadaan dan mengerjakan ibadat, taatkan Allah. Allah Ta'ala menjadi kesihatan, bantu rezeki kepada kita supaya kita dapat taat kepada Allah, supaya boleh kita mengerjakan ibadat dia. Itu Tuhan bantukan rezeki itu. Bukan Tuhan bantu rezeki ni untuk kita bermewah-mewah. Salah fikir begitu, tu terbalik fikir tu. Fikir lagu tu fikir orang bodoh. Fikir orang bodoh. Tu dia. Nak maju ke dunia, apa dia boleh? Maju pun, kaya pun apa dia? Natijah jadi ikut mana? Piti banyak pun, si piti sakai pun dia hanya uzur, makan tak lalu. Masuk kedai makan sedap pun nak makan. Benar-benar yang agak bisa-bisa tak berani dah. Daging-daging kambing pun tak boleh nak berani makan sangat. Tu takut ditimpanya keuzuran. Darah tinggi atau kencing manis ataupun jantung sebagaimana. Lala ni pula Allah Ta'ala jadi akhir zaman ni penyakit yang tidak ada pada penyakit orang yang dulu-dulu. Kita tak pernah dengar penyakit yang ada sekarang ni pada kita masa budak-budak atau masa muda. Orang mati dulu nak boleh mati kat 3 bulan duduk atas tika dengan duduk sakit dengan keuzuran. Orang dulu jaga kepala je, demi jaga kepala penawar. Enggak siapa air di bawah rumah tu jadi lecah kerana kuat sangat duk jaga kepala. Nak boleh mati 2-3 bulan. Tu dia orang dulu. Orang lah ni cepat sangat. Benar hak Tuhan ambil kelik adalah sangat cepat berlakunya maut, cepat berlakunya mati. Maka Nabi misalkan orang akhir zaman mati, maut adalah mudah mati. Mana mudahnya jadi mati tu. Mudah jadi mati, mudah jadi maut mudah mari. Sehingga Nabi bandingkan seperti penyakit kambing. Kalau di Mekah kata kalau tanah Arab penyakit kambing. Baik rebah gelepah pepeh mati. Kembung perut dan sebagainya. Itulah macam inilah bandingnya kita di akhir zaman. Jadi kita fikir banyak pada akhirat. Ingatkan Allah Ta'ala banyak-banyak. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu akan Allah Ta'ala. Ingatkan Allah banyak-banyak. Banyakkan ingatkan Allah. Ingat semua kepada Allah Ta'ala. Sama ada dengan lisan, sama ada dengan hati. Jangan lalai. Kena banyak. Wazkurullaha katsira. Ingatlah kamu, sebutlah kamu akan Allah katsiran, banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu mencapai kejayaan, mencapai kemenangan. Tu dia, kita fikir molek, kita kena fikir molek. Jangan fikir main-main atas dunia ni. Kita nak balik ke akhirat nu. Kita nak balik ke akhirat.
kita tak balik bawa gi bagainya susah. Duk bawa bagai susah, dosa-dosa banyak. Kena bercara hadapan Allah Ta'ala lama. Diri tengah panah lagi. Itu dia. Kita kena fikir tu benda sebenar ni. Sebab benda kita akan balik. Semua kita ada ni duk tunggu belakang ni. Duk pakat duk tunggu akan jemput panggilan Allah. Semua buat kita ni duk nanti panggilan Allah. Bila-bila masa saja, bila-bila masa saja kita akan dijemput kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa menanti, sentiasa menunggu akan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena fikir baik-baik, kena fikir molek. Biar fikir sungguh, jangan fikir main-main dengan dunia ni. Sebab Nabi kita suruh begitu, Nabi kita nasihati begitu, royak nak selamat kita belaka. Nabi kasih sayang sangat pada umatnya. Royak nak beri kita semua jadi selamat, nak beri kita semua berjaya di akhirat. Jangan susah, jangan menjadi susah dan sangat-sangat menderita. Hingga Nabi kata aksiru zikra hazimil lazzat, banyakkan olehmu sebut ingatkan akan perkara yang boleh menghancurkan kelazatan dunia. Nabi suruh ingat banyak barang yang boleh menghancurkan kelazatan dunia. Suruh ingat banyak. Apakah perkara yang boleh menghancurkan kelazatan? Apakah perkara yang menyebabkan boleh jadi tawar tupu pada kelazatan dunia? Tak ada lainlah malaikat gak maut. Al-maut kata Nabi, al-maut. Itu dia. Ingat, itulah Nabi royak, Nabi beri nasihat kita, Nabi tolong beri jadi kita ingat. Supaya kita jangan jadi susah, jangan susah. Maka di sini pula Sidi Abdul Salam nasihati kita jangan bersaing dengan orang bahasa kecek dunia semacam. Perangai sifat bahasa besar ke dunia, duk besar ke dunia, kecek-kecek dubik dunia semacam. Ini orang yang boleh menyebabkan kita pula jadi kejahatan. Orang balas tu kata di Sidi Abdul Salam, orang pesan balas tu hak memsaing tu, orang tu boleh menjadikan kejahatan kepadamu, menyebab kamu jadi jahat pula supaya dia juga. Dia tak selamat dah. Dia bahasa orang dunia dah. Dia bahasa orang kira pitih dah. Dia bahasa orang yang kira hak dunia dah. Jadi nak bagi kita pula macam tu. Jadi kita lah rugi. Sebab itulah kata dalam kitab Tajul Arus, dalam kitab Tajul Arus, bagi Sidi Ibnu Athaillah rahimahullah, dalam kitab Tajul Arus bagi Sidi Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala. Apa dia sebut dalam kitab tu? Katanya Sidi Ibnu Athaillah rahimahullah, dia sebut, dia kata iza sahibta abna ad-dunya jazabuka ilaiha. Tu katanya Ibnu Athaillah dalam kitabnya bernama Tajul Arus. Dia kata iza sahibta, apabila kamu duduk bersaing, apabila kamu duduk bersahabat akan anak-anak dunia. Siapakah abnaud dunia? Siapakah yang dipanggil anak-anak dunia? Anak-anak dunia orang yang sifat hati dia
kira nak ke dunia saja. Akhirat dia tak nampak. Akhirat dia jadi mata hati dia buta. Buta. Orang sebut pahala, sebut ibadat, sebut kebajikan, sebutnya nikmat syurga, senia selamat akhirat esok. Tak ada timbul berasa geram, tak ada timbul berasa sedap nak pada kehendak benda tersebut. Tak timbul, tak timbul. Duk fikir barang hak nampak tengok, duk fikir barang hak boleh bilai atas dunia. Ini namakan abna'ud dunia, anak-anak dunia ni. Orang ni janganlah kamu duk saing dengan dia. Katanya Ibnu Athaillah. Nasihat Ibnu Athaillah rahimahullah, iza sahibta abna'ad dunya, apabila kamu duduk bersahabat akan anak-anak dunia. Dia gelar ke anak-anak dunia. Orang pesing kira fikir ke dunia semata-mata, kira nak pitih banyak, kira nak kaya, dunia semata-mata, akhiratnya tak nampak, akhirat tupu, akhirat lemah, akhirat berasa tak ada hatinya condong. Itulah nama anak dunia tu. Ini bahayalah kita berkawan dengan dia. Bahaya. Bahaya. Dia akan tarik kita, begitu juga akan jadi PA kita. Penuh. Dia dah penuh dah, kita penuh pula. Tu dia. Kita nak kira berapa sangat dunia ni, banyak mana pun kita nak tinggal bukan. Kam taraku min jannatin wa uyun. Berapa banyak orang yang telah tinggal pergi ke akhirat, tinggal dusun kebun lama yang banyak. Kebun-kebun yang banyak, saluran air tuju pada kebun pula, tunjuk katanya kaya. Dusun-dusun banyak. Kelip belaka tinggal, belaka taraku tinggal balik saja. Tu dia. Jadi kita ingat adalah kita pun akan kelip situ juga. Kita akan sapa situ juga. Maka oleh itu kata Ibnu Athaillah, bila kita duk bersahabat akan anak-anak dunia, lagu mananya akan jadi kepada kita. Jazabuka ilaiha, jazabuka ilaiha, nascaya dia tarik kamu kepadanya, kepada dunia. Bila kita duduk sahabat, bila nama sahabat ni timbul kasih sayang kita, condong hati kita kepada dia. Kemudian jadilah perangai kita. Bila kita bersaing dengan orang anak-anak dunia tadi itu, nascaya dia akan heret kita kepada dunia juga, tarik kita kepada dunia. Dan kita pula jadi hatinya condong ke dunia pun juga. Nascaya kita pandai akhirat, jadi remeh temeh. Jadi orang panggil wak sedar-sedar main jah. Akhirat jadi sedar, nampak tak nampak. Jadi mari tak berapa nak percaya mana. Tu bahaya tu. Tu siapa ke perikat bahaya benar tu. Bimbang-bimbang takut siapa ke jadi munafik, jadi munafik. Tak percaya, tak percaya. Bimbang ke jadi munafik. Tu dia. Maka nasihat tu Syekh kita ni memanglah untuk tolong kita belaka dalam kitab dia ni, nak tolong kita nak selamat, jadi kita selamat. Tu dia. Jangan duk kira sangat bahasa maju biarlah maju. Tapi kita kena ingat. Jadi kalau kita bersaing dengan anak dunia, dia kata nascaya mereka tarik mung kepada dunia, eret pada dunia. Sebaliknya, ni wa iza sahibta abna al-akhirah. Sebaliknya, tu. Wa iza sahibta
abna al-akhirah, dan apabila engkau bersahabat akan anu-anu akhirat. Lawan bagi anak dunia. Anak-anak dunia ni orang panggil sebagai bahasa sindiran. Orang tomuk ke dunia dipanggil anak dunia. Orang yang bahasa fikir kuat ke akhirat maka dipanggil anak akhirat. Kita kena jadi anak akhirat. Fikir pada akhirat, jangan fikir ke dunia ni. Jangan fikir sangat tu. Wa iza sahibta abna al-akhirah, dan apabila engkau berkawan bersahabat akan anu-anu akhirat, saya dengan orang akhirat, orang yang tunjuk ajar pada kita benda akhirat, orang yang boleh menggemarkan hati kita pada akhirat, dan orang yang boleh menjadikan hati kita cerah, rasa yakin sebenar kepada Allah. Hak ni, orang lagu ni kita kena buat saingnya. Untung kita menjadi laba kepada kita. Jadi bila kita bersahabat dengan anak-anak akhirat, jazabuka ilallah. Jawabnya jazabuka ilallah, nascaya mereka tarik kamu kepada Allah. Jazabuka ilallah, nascaya mereka tarik kamu kepada Allah. Hak ni lah hak kita naknya. Orang balah ni lah yang sebenarnya kita ambil buat saing, buat kawan. Inilah perkara sebenar. Perkara sebenar. Yakinlah kita kepada Allah. Yakin sebenarlah kita pada hari-hari akhirat. Dan yakin sebenarlah kita kepada janji-janji Allah. Yakin sebenarlah kita kepada balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah besar faedah pada kita. Untung besarlah, selamatlah kita. Itu. Inilah perkataan Ibnu Athaillah rahimahullah di dalam kitabnya Tajul Arus. Itu dia. Kita fikir sungguh. Fikir baik-baik. Ingat kita duduk sini bukannya lama. Tak lama mana pun. Sebentar. Gak lah ni pula hari malam siang ni sebentar je. Berasa tak lama mana. Laju perjalanannya matahari. Bertukar siang malam adalah sangat cepat dan sangat laju. Cepat sangat. Tidur malam tak ada puas. Nak subuh dah. Nak subuh dah. Dan nak subuh tak ada tidur dah. Lah nak bangun sembahyang. Tu dia. Pasti hari pula hak serah hak lama sikitnya celah antara pagi subuh kepada zuhur. Serah lama sikit. Serah lamalah sikit. Lepas zuhur sampai ke asar cepat laju. Asar pula pada maghrib berasa laju lagi. Kalau kita duduk Mekah, kau cepat lagi, kau laju lagi. Betul saat ni berkelip mari pada masjid. Rehat betul tidur sebentar. Bunyi kokok-kokah nak biasa dah bangun pula. Cepat lagi perasaannya. Laju lagi perjalanan matahari. Perasaan kitanya begitu. Dan bila cepatnya berubah siang malam, kelajuannya perjalanan masa, arti cepat itulah umur kita tu. Umur kita tu. Itulah. Sebab itulah kata Ibnu Athaillah, dia kata lagi dalam kitabnya, iza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum.
Tu nasihat lagi daripada Ibnu Athaillah, nak tolong kita, nak beri kita selamat, tolong bentuk, tolong pimpin kita, nasihati kita. Dia kata iza kunta fi qaumin, apabila kamu berada dalam suatu kaum, fasahib, maka bersainglah, berkawanlah, khiyarahum, akan hak yang pilih-pilihan mereka. Bersaing dengan orang yang jadi pilihan, orang yang molek, orang yang tolong kita kepada agama, tolong menyedarkan kita kepada Allah, banyak ingat pada akhirat. Fasahib khiyarahum, hendaklah kamu berkawan akan orang yang menjadi pilihan, pilihan mereka. Orang molek, orang molek, kena saing orang molek-molek. Tu dia. Wala tasahab al-arda, jangan kamu bersaing akan orang yang tidak elok perangai. Orang yang perangai tak elok, kamu jangan bersaing. Perangai tak molek, jangan bersaing. Orang yang melalaikan hatimu kepada akhirat, jangan kamu bersaing. Wala tasahab al-arda, jangan kamu bersahabat akan orang yang perangai sangat tak baik, perangai kurang sangat, perangai kurang sangat, tak molek sangat, jangan. Bila kita bersaing orang yang sangat kurang akhlak dia, fatar dama ar-radi, kamu juga akan jadi tak molek, jadi tak molek juga. Ma'ar-radi, serta kepada kejahatan tu. Kamu akan serta dengan melakukan kejahatan, buat benda tak baik juga, jangan. Bersaing cari orang yang baik. Ini nasihat daripada Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala. Itulah yang kita mengaji hari ini, perkataan Sidi Abdus Salam rahimahullah. Makosonyo, kita mengaji pula. Makosonyo adalah ia orang yang menunjukkan kamu kepada dunia tu. Makosonyo adalah ia memberi kejahatan akan dikau. Natijahnya kena jadi begitu. Kesudahannya kena jadi begitulah. Tu dia. Jangan bersaing orang jahat, nyanyi pah kita. Ada satu cerita. Cerita ni cerita nakal sikit ni. Tapi sungguh nakal-nakal pun mari cerita benar. Jadi gini. Ni cerita zaman lama. Orang bersaing dengan saing kawan rapat. Pergilah tidur di rumah kawan dia. Dia tidur berjalan-berjalan, gitu berhenti tidur di sebuah rumah. Yang tuan rumah tu juga menjadi saing mereka juga. Tupai tidur situ. Tupai tidur malam tu. Gak saing tuan rumah saat ni. Dan bila lama kawan tak mari, nya jamu sungguhlah. Nasi dengan gula lemak. Lepas tu pula makan manis-manis. Hormati pada tetamu. Enggak saing lama kan? Enggak. Dia bahasa makan manis banyak, gula lemak-lemak punya banyak, manis-manis banyak. Tengah malam senak perutlah seorang. Antara dua orang ni, saing ni senak perut. Tengah malam dah. Tuan rumah nyembuh pelita dah.
Dulu pakai pelita minyak gas, nek. Oh, lah ni senang pak tuih. Tuih rumah beroyak nak bangun ke dapur ni, suih. Ni. Suih lampu. Dia bagi tahu orang dulu kena ceh pelita. Kena ceh. Pas rumah orang pula dia ke mama tengah malam. Tidur rumah orang ke mama dak. Tak ada ke mama ke? Bapa tidur rumah orang dia terbalik. Ke mana tak ada kita mari? Ke mana jatuh mana dia tak tahu. Ke mama tengah malam. Senak perut. Nak cari jamban mudah-mudahnya payah rumah orang. Nak cari jamban mudah-mudah payah. Habis-habis nak beruk sangat-sangat ni. Kau lama kau rendah ni. Tu dia. Nak beruk sangat-sangat senak perut. Kalau nak beruk dengan tidak senak perut, boleh kira dah cari pitu. Ni senak perut. Habis-habis lah mana cara dia nak buat. Dianya selok kain sai hak jenera. Selok kain sai hak tengah duk jenera molek, buka keke berok jelah tu. Berok jelah keke sai hak duk jenera tu. Inilah orang akibat bersaing orang jahat. Berok setambung dah celah tu. Kawan ni duk nera. Pada sudah selesai berok gak, ilalah sunat perut. Tidurlah jenera. Saing dia bangun pagi, tahik puah di pohon dia. Bang tahik busuk banget. Tuan dia katanya saya tuan rumah, siapa ni berok tu busuk banget abang atas rumah ni? Siapa dia lagi kata hak berok tu? Hak tu lah beroknya. Tunjukkan dia hak celah tahik celah pohon dia. Siapa lagi? Dia tu lah beroknya. Pada hadiah berok. Tengok tu. Pada hadiah yang berok, dia tuduh saing dia berok. Kawan ni pingat-pingat tak tahu gapo. Habis puah kain-kain dia pun. Habis dia tu lah beroknya. Jadi kawan ni pun dia kata kawan tak ada ingat kawan berok. Dia siapa dia berok? Taik jalan pun demo lah. Habis baru senyap lah. Tuan rumah kata tak apalah. Gitu Pak, kat basuh lah. Nak rakyat kata tu lah pek ada bersaing orang jahat. Tak nak bang siapa ke sanggup berok tak tahik dia celah keking saing. Nak boleh kata saing yang berok dia dak. Tu dia benda. Itulah orang panggil saing. Bila saing orang jahat, dia kena jadi jahat. Jadi jahat ni. Lama-lama kan kawan ni balas kata ke dia lah. Tu dia. Jadi kita tidur mohon kita kena cem molek. Besar ke saing. Kena cem molek pintu. Nak tubik. Supaya mudah. Kita nak keluar. Nak pergi jambil. Nak ke mana. Dulu mana ada jambil dalam rumah. Jambil luar tu. Ataupun enggak orang dulu enggak. Cadar cok. Masuk dalam semua. Kali-kali. Tu dia. Ni pun serupa juga satu cerita. Berok tu malam rumah orang juga ni. Jangan kena cem molek. Orang ni pun cerita kedua ni orang berok juga. Tapi dia tidak kacau kan, dia berok sendiri. Senang perut juga. Lepas pada siap berok, tuan rumah jenera tidur. Berok pula dalam purung. Cari purung dapur rumah orang berok situ. Cari pintu tak temu. Lepas tu dah purung penuh dengan tahi. Kita nak ke mana nak lepas tahi ni? Kita nak lepas tahi ke mana? Habis-habis kita kata nampak cerah. Cerah tu ceruming. Orang dulu kata sagu, lepas tu nak bercerah dia berceruming.
selit celah tu. Bila cahaya bulan malam cerah nampak. Cermin bukannya lubang pun cermin. Dia pun lagu mana saat ni. Sudah molek dah berok kak. Dia ingat kata lubang saja. Lepas tung ke lubang tu. Hurung kahit dia. Lepas tung kena cermin pung puak atas kepala dia sendiri. Rukuk atas kepala dia orang padan. Tu dia. Ni masa orang ngarut belakang, orang jahat belakang. Janganlah wangan lagu tu. Tu muka cerita orang dulu. Muka cerita sungguh, bukan cerita reka. Perangai. Jangan. Itulah kata dalam hikam kita, wala tashab al-arda. Jangan bersaing orang bahasa ngarut jahat ni. Orang bahasa ngarut, bahasa perangai hina, perangai kurang. Fatarda ma'arradi, kamu akan jadi hina juga serta dengan kehinaan yang terjadi itu. Mana kamu juga akan ikut macam tu. Habis satu. Dan barang siapa menunjuk ia akan dikau atas amal. Atas amal, tunjuk kamu pada buat amal dengan tidak ikhlas. Tunjuk sebuah amal aja, bukan ajar, bukan nasihat, supaya buat amal dengan ikhlas, buat amal dengan baik. Suruh buat amal, royak pada saya, nasihat pada saya, suruh buat amal, tetapi tidak mengajar sifat-sifat cara amal yang akan diterimakan oleh Allah. Tak bagi faham tentang sifat-sifat ikhlas di dalam mengerjakan amal. Royak suruh buat amal. Amal tu dia. Imi amal. Tak ilmu tak royak. Maka sonya adalah ia orang tu memberi lelah akan dikau. Orang tunjuk kamu suruh buat amal dengan tidak ajar syarat-syarat penerimaan amal, maka membuat amal tu dia orang lelah sajalah, lelah. Mengaji nak buat amal ni kena ada ilmu, kena mengaji. Jangan semata-mata amal saja. Kan Nabi kata buat amal supaya malaikat pun rajin. Tapi kalau buat dengan jahil, Tuhan tak terima, tak jadi. Maka kalau kita tunjuk ajar pada orang, suruh buat amal dengan tidak memberi ilmu cara penerimaan amal, bermakna kita buat jadi dia lelah sajalah. Dan barang siapa menunjuk ia akan dikau atas Allah. Tunjuk atas Allah. Royak supaya kita ni faham dengan Allah Ta'ala. Maka adalah ia memberi nasihat akan dikau. Itulah sebenarnya nasihat pada kawan, nasihat pada saudara, perkara yang boleh mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata wallahu a'lam. Aqidatun Najin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada pula
dan tiada pula bagi seseorang zatnya, zat seseorang itu seperti zatullah ta'ala. Jadi kita duk mengaji dalam ilmu tauhid kita ni, dalam akidah kita ni, berkenaan dengan membahaskan sifat wahdaniyatullah. Nak bui kita kenal balah mana wahdaniyat bagi Allah. Nak bui kita reti dan faham kepada sifat Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah. Itu dia benarnya. Ini sangat penting, sangat tutup berat oleh Tuhan supaya kita mengaji, belajar mengenali dia. Maka antara sifat yang kita mengaji hari ini ialah wahdaniyat. Sambungnya wahdaniyat lagi. Dia kata, dan tiada pula bagi seorang zatnya, zat makna diri seorang seperti zatullah ta'ala. Mana nak royak faham kita, tidak ada zat atau diri seseorang sama dengan diri Allah. Diri Allah juga, zat Allah Ta'ala tidak sama dengan zat makhluk. Bila kata zat Tuhan tidak sama dengan zat makhluk, tak sama dengan zat seseorang, maka diri seseorang makhluk adalah bersifat dengan sifat yang lazim bagi makhluk, sepertilah berjising, zatnya berjising dan berjiring. Dan pula sifat-sifat yang lazim bagi jisim jiring ialah mengambil tempat, dan jiring, suatu jiring dia mesti kena ada jihad, dia mesti kena ada sifat hak lazim bagi jirim, ialah berjihad atau berarah kepada jihad, pihak. Kita ni setiap jirim, setiap makhluk Allah mesti arah jihad kita punya pihak kepada 6 pihak. 6 pihak. Mana 6 pihak? Sebelah atas, sebelah bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah hadapan, sebelah belakang. Ini kelaziman bagi setiap jirim. Jadi kalaulah setiap jirim kelaziman dia mesti punya 6 arah, 6 pihak, atas, bawah, kanan, kiri, hadapan, belakang. Itu dia. Maka ini sifat yang semesti ada kepada jiring. Bilalah sifat gini, sifat berpihak gini, tentulah dia adalah jirim dan jisim. Maka oleh itulah tidak sama zat Tuhan kita dengan zat benda. Sebab zat diri Tuhan kita laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang seumpama Allah sesuatu pun. Sesuatu perkara pun tak ada serupa dengan Tuhan kita. Syai'un ni sinakira, mana kata sekara pun, satu-satu pun daripada makhluk Allah tak boleh sama dengan Allah Ta'ala. Balik kata makhluk, syai'un makhluk ada jihad yang ni, atas bawah, hadap kanan kiri, belakang hadap pasal ni. Maka kalaulah Tuhan, zat Tuhan
berpihak du atas atau du bawah ataupun lazim bagi Tuhan, bersifat dengan sifat jirim, gerak, diam, ini semua tak jadi Tuhan, bukan Tuhan. Kalau pakai sifat makhluk, maka Tuhan bukan Tuhan. Kalau Tuhan ni pakai sifat makhluk, maka dia bukan Tuhan, dia makhluk juga. Sebab Tuhan dia nya ba'inun, kata Nabi, ba'inun. Apa ba'inun? Kita panggil tolak ba'in, itulah ngaji fiqh. Apa ba'in? Putus pah, tak boleh sama langsung antara Allah dengan kita. Sedikit pun tak boleh menyamai Allah dengan kita. Allah dengan cara Allah, kita dengan cara kita. Itu bendanya. Jangan kita iktikad salah. Jangan kita iktikad menyamakan sifat Allah dengan sifat alam benda. Seperti kita iktikad Allah Ta'ala punya duduk di atas aras atau di atas langit. Maka menyebutkan perkataan begitu, iktikad begitu adalah salah. Sebab kerana tidak ada dalam tafsir, sama ada tafsir yang ikut ibarat hak salaf dan juga hak ibarat khalaf, langsung tidak menyebutkan Allah Ta'ala-nya menempati, menduduki di atas sesuatu. Kataan menduduki atas sesuatu langsung tak ada dalam tafsir. Yang ada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, hak salah kata istiwaan yaliqu bihi jalla wa azza, sebagai istiwa yang layak dengan dia, dan tak diketahui hakikatnya melainkan Allah. Wala tasbih, tak serupa, jangan kita samakan dengan kita. Wala tahrif, dan tak boleh kita hak salah dia tidak mau takwil pada ayat tu. Takwil juga, bukan takwil tak takwil langsung. Salah dia takwil juga, tapi takwil secara ijmal. Tak boleh kalau tak takwil langsung, tak sah, kena takwil. Salah pun takwil, tapi caranya ijmali. Lagu mana ijmal? Makna Tuhan istiwa alal arsy istiwaan yaliqu bihi. Tuhannya tertinggi di atas aras sebagai tertinggi yang patut layak dengan dia, dengan tidak serupa, tidak sebalah dengan tertingginya makhluk di atas suatu. Dia kena takwil, dia kena sekap jalan tu, supaya tak jadi kata jadi keliru pula antara Allah dengan makhluk. Jangan jadi keliru Allah dengan cara dia. Sebab itulah katanya Imam Malik, ketika orang mari soal dia, ada orang tanya Imam Malik, Imam mazhab tu, orang tanya dia, kaifal istiwa? Ada orang tanya, bagaimana ke istiwa? Orang tanya Imam Maliki, kaifal istiwa? Macam mana ke maksud istiwa? Istawa alal arsy itu apa dia maksudnya? Apa maknanya kehendak istiwa alal arsy? Jawabnya Imam Malik lagu mana? Sebelum Imam Malik jawab, dia menengung. Imam Malik menengung dengan soalan itu. Dianya menengung lama nak boleh jawab. Orang tanya kaifal istiwa alal arsy, bagaimana maksud ayat istawa alal arsy? Ada orang tanya dia tak jawab mudah. Dia menengung lama menengung. Sebab takut salah, takut silap, takut gelicir dia, gelicir pula orang lain. Sabit dia, takut. Orang fikir pada Tuhan, takut benar-benar nak kecek mudah-mudah dengan Allah. Nak kecek dengan Allah Ta'ala, tak boleh kecek mudah-mudah. Sebab Tuhan kata walillahil masalul a'la. Bagi Allah Ta'ala punya misal yang paling tinggi. Contoh, boleh contohkan Allah
tapi guna misal yang patut padan dengan Allah yang maha tinggi. Jangan menyerupai, jangan guna perkataan buat tamsil pada Allah dengan guna perkataan yang jatuh pada martabat Allah, ataupun jatuh pada martabat merendahkan Allah Ta'ala, mengguna bahasa yang tak sopan dengan Allah, mengguna bahasa yang tidak patut padan dengan Allah. Tak boleh guna cakap itu. Sebab tu riwayat diri dia mengaku walillahil masalul a'la. Bagi Allah punya contoh misal yang paling tinggi. Guna dengan bahasa yang paling elok. Jangan guna bahasa yang amat kurang. Jangan. Tak padan dengan Allah Ta'ala. Imam Malik menengung, merah mengalar muka. Nak jawab soalan orang. Tak jawab orang tanya. Maka dia jawab. Al-istiwa'u ma'lumun. Dia jawab juga. Dia kata istiwa maklum. Istiwa Tuhan alal arsi maklum. Dia kata maklum. Mana kata maklum kita sendiri dah. Istiwa tu kita sendirilah. Dia tak kata duduk. Dia tak sebut kata duduk. Tak tafsir dengan kata duduk. Tak. Istiwa'u maklum kata dia maklum. Setara tu dia jawab. Al-istiwa'u maklum. Istiwa alal arsi bagi Allah maklum. Maklum. Mana kata maklum? Serah Tuhan. Ikut dia. Itu dia. Kemudian pula wal kaifu majhulun. Wal kaifu majhul. Kaifa bagaimana Tuhan? Nak kata lagu mana Tuhan? Istiwa balah mana? Majhulun. Mana kata majhul? Kita jahil. Apa jahil? Kita nak royak tak leh. Tak siapa akal kita fikir. Malaikat serah kembalilah kepada Allah Ta'ala. Pulang ke dia lah. Gitu. Tu kata Imam Malik. Wasu'alu anhu bid'atun. Wasu'alu anhu bid'atun. Soal tanya lagu mana di atas arah tu. Soalan yang dikemukakan lagu tu rupa tanya begitu tu bid'atun, jadi bid'ah dah. Soal lagu tu bid'ah hukumnya. Tu bik mulut tanya bagaimana tu alat arsi bagaimana, kaifa bagaimana. Tanya bagaimana tu bid'ah dah. Orang tak tanya tu hal lagu tu. Lagu mana Tuhan? Serah dia lah. Gitu. Itu hak salaf. Hak salaf pakai serah pada Allah dengan takwil ijmal. Adapun hak orang khalaf kita takwil secara tafsil. Tafsil yakni mentakwilkan makna. Kena takwil. Quran pun kena takwil. Tak boleh tak takwil. Tepat kena takwil, ayat-ayat mutasyabihat kena takwilkan. Takwil artinya balik maksud, pusing maksud, eret maksud daripada hak keliru kepada tak jadi keliru. Lagu mana? Kalau Tuhan alal arsy istawa, istiwa'u pada khalaf dengan makna kata memerintah. Istiwa dengan makna istaula, memerintah. Sebab penggunaan bahasa Arab pun ada kecek gitu. Istawa, istaula. Ini hak khalaf bawa kepada maksud yang lebih nyata dan lebih terang. Tak jadi keliru. Sebab ayat ni ayat keliru, ayat mutasyabihat. Bila ayat mutasyabihat tidak boleh guna pakai hukum secara zahir, bahkan kena takwil kepada maksud yang patut padan dengan Allah dan maksud yang sama dengan apa yang kata mukhalafatuhu lil hawadis. Gitu benarnya. Boleh faham tu dia. Jangan main-main dengan Tuhan ni. Allah, kecek mudah-mudah. Jangan guna cakap yang tak patut, tak padan, orang panggil tak menasabah. Penggunaan bahasa tak sesuai ataupun amat sekali tidak patut.
Jadi Tuhan tak serupa. Zat Tuhan tak serupa dengan zat kita. Seperti zatullah. Dan tiada pula jauhar al-firdi. Zat Tuhan bukannya seperti jauhar firdi. Apa jauhar al-firdi? Maksud jauhar firdi, jenis bahasa macam udara, angin, jenis angin, jenis oksigen, jenis barang hak macam roh, itu jauhar firdi. Mana zat Tuhan tidak seperti oksigen, tidak seperti angin, bukan seperti benda yang bahasa roh. Tak boleh jamuh, tak boleh pegang, duduk jadi macam asap, atau macam dengan udara, atau macam dengan oksigen. Maka zat Tuhan bukan begitu. Jauhar firdi ni jauhar firid, dia panggil kecik pemuda. Jauhar firid seumpama udara, seumpama angin, seumpama oksigen, seumpamanya napas. Ini jauhar firdi namanya. Maka Tuhan kita, zat Tuhan kita bukan lagu tu. Macam bukan iktikad semacam Kristian. Kristian iktikad Allah Ta'ala boleh menjelma di dalam tubuh badan manusia. Penjelmaan Tuhan dalam tubuh badan Nabi Isa, dalam tubuh badan Siti Maryam. Ini kata iktikad pegangan agama Kristian Nasara. Tuhan boleh menjelma. Maka jelma-jelma ni tentulah benda yang halus, benda yang masa boleh menyerap masuk, boleh menyerap masuk. Itu jauhar firdi nama. Itu mustahil, bukan begitu. Tu. Dan tiada kita ketahui, hakikatnya, hakikat bagi diri Allah tu. Dan tiada kita ketahui akan hakikatnya, hakikat diri Allah. Itulah sebenarnya kita kena duduk situ. Hakikat diri Tuhan tak dapat kita tahu. Tidak boleh nak kata bagaimana. Jangan tanya bagaimana. Tanya bagaimana tu satu daripada soalan bid'atun. Bid'ah maknanya patut, kata yang tak patut ditanya. Bagaimana? Tak ada bagaimana lah. Malaikat zat Allah Ta'ala tidak sama, tak dapat diketahui hakikatnya. Malaikat Allah sendirilah tahu bagaimana dia. Yang bagaimana diri Allah, bagaimana hakikat zat Allah, Allah sendirilah yang tahu bagaimananya dia. Gitu. Pakai serah dia lah. Lala ni pakai itikad begitulah. Nanti matilah dulu nak kelih Tuhan malam mana nanti mati. Dia mati. Tu tak asyik mati takut. Tak gitu ke? Kena mati. Bila mati, dapatlah kita melihat Allah, kembali pada Allah Ta'ala. So dia. Masa nyawa dihalkum pun, orang yang beriman pada Allah, orang beriman pada Allah, dapat dah dianya menyaksi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Ada satu cerita orang ahlillah tu rohnya mudah keluar, rohnya mudah berjalan. Malaikat mari tebing tangan dia, tertulis di tapak tangan tu Allah, kalimah Allah di tapak tangan malaikat. Malaikat mari tunjuk di muka dia, dihak pada Allah, lalu rohnya berjalan dengan senang. Tengok Allah di tapak tangan malaikat. Tubik dengan mudah.
Tu begitu. Tu ahlillah, orang ahlillah sufi, tasawuf tinggi. Tu. Tapi tangan dia malaikat tulis Allah. Dia tapak tangan, handing ke muka dia. Keluar dengan mudah-mudah. Mudah-mudahan begitulah. Minta Allah Ta'ala jadikan kita mudah keluar, mudah roh kita berjalan menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jadi susah, jangan jadinya azab, jangan jadi sakit ketika mengalami maut, insya-Allah Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas mesti merasakan mati. Jadi mati ni dia ada punya rasa. Cara mana rasa? Allah Ta'ala lah tahu. Tiada kita ketahui akan hakikat Allah hingga di akhirat sekalipun. Tak kala melihat akan dia akan Allah oleh segala orang yang mukmin. Orang mukmin tengok Tuhan esok pun nak royak tak leh. Hakikat bagaimana Allah tak diketahui melainkan Allah. Maka iaitu ibarat daripada nafikan muttasil pada zatnya. Ni ulasan lagu ni tak boleh nak royak lagi hari ni, masa pun sepit dah. Kena royak semula. Mainkan muttasil kam mumpasil pada zat, kam muttasil kam mumpasil pada sifat, kam muttasil kam mumpasil pada af'al. Hak ni kena ngaji hari lain. Nak royak tak ada. Tak ada. Kalau royak pun jadi masa telajak. Kalau kita royak tak pecah, kalau lambat dengan royak mudah-mudah, tak jelas. Nak wi jelas sungguh. Nak wi faham terai-terai sungguh. Jangan menjadikan ini ilmu yang tinggi ni, ilmu yang besar, ilmu yang tinggi. Kam muttasil, kam mumpasil. Nak wirti kam ni pun maka dalam kepala kita. Jadi nak royak so-so esok. Nak berlas so-so biar mudah reti. Jangan jadi seorang manusia engkar kita dalam kamu tasir kamu pasir ni. Engkar tak ngaji, dia tak mengaji, kita tak mengaji. Siapa dia kata apa benarnya? Menatang apa ni kamu tasir ni? Kamu pasir ni menatang apa? Menatang berat tu. Dah tak mengaji kat duk dia sudahlah. Dah kita tak tahu ke? Ni jangan nak kata menatang apa. Tu dia. Jangan. Moga sungguh tu. Nyebah menatang apa dia kamu tasir kamu pasir. Setara tu lah orang lain ni. Tak takut kau kecek pe tu. Lalu keluar kalian lagu tu dengan Tuhan ni, dengan Allah. InsyaAllah temu satu masa lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Allahumma fa'alna. Allahumma la'ana. Allahumma lana warhamhum wa li jami'il muslimin wal muslimat
sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.